kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini kita berbicara tentang istiqamah di atas sunnah. Ini yang sepatutnya diperbincangkan dan diperluaskan kefahaman kita tentang sunnah. Sebab apa? Kadang-kadang kita tahu, orang tanya awak ni pegangan apa? Mesti kita akan kata pegangan saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau orang tanya apa dia sunnah? Ada seorang syekh ni, bila ada orang mari tanya dia, "Syekh, kita kena berpegang ke dengan sunnah?" Tok syekh tu giling kepala. Dia kata ini di antara benda ajaib dalam dunia ini. Benda yang sudah diketahui, kita mengaku kita ni Ahlus Sunnah, tiba-tiba tak tahu apa sunnah. Maka panjanglah jawapan dia bawa ayat Quran tentang kepentingan sunnah dan sebagainya. Namun begitu, bila kita kata kita Ahlus Sunnah, bermakna kita ni orang yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya rasa sangat jelas kedudukan sunnah itu, sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam banyak ayat-ayat Al-Quran tentang kewajipan kita taat kepada Nabi. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ati'ullah wa rasulahu. Banyak ayat-ayat Quran yang disebut. Maknanya taat kepada Allah Ta'ala dan taat kepada Rasul. Arti taat kepada Rasul itu apa dia? Iaitulah mengikuti perintah segala apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita sebut sebagai sunnah. Bila kita kata sunnah, maka di situ ada penjelasannya, iaitulah segala perkara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bawah sunnah itu terbahagi kepada perkara yang sunat dan perkara yang wajib. Ada sunnah yang wajib. Ada sunnah yang bersifat mustahab ataupun disebut dengan nama sunat. Maka bila sebut tentang sunat, kita berkata, ini sunat je. Biasanya bila sebut sunat, dia ada je kat belakang. Kalau orang pelih kata apa je ni? Sunat je. Sunat je. Dia sunat je tu maknanya ujung tu tak sedap. Bila kita belajar dari sudut definisi ta'rif perkara yang sunat, ustaz kata apa? Buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Tak? Ataupun yang lebih lunak lagi, buat dapat pahala, kalau tak buat tak ada apa-apa. Kita pun buat dengan tak buat lebih kurang ya, sebab tak ada apa-apa. Eloknya kita tingkatkan kepahaman kita, perkara yang sunat itu buatnya dapat pahala, kalau tak buat nak dengar jawapan ni. Jawapan yang terbaik ada hadiah insya-Allah. Angkat tangan jawab. Jangan sampai muslimat jawab, nak muslimi dulu. Sunat itu buat dapat pahala, kalau tak buat baru kemah jawapan. Tak buat rugi. Kalau jangan kata tak buat tak ada apa-apa, lah kita rasa tak ada apa-apa. Saya dulu menghadapi banyak masalah. Bila orang pergi haji, ustaz dia kata yang wajib tu tak apa, tak buat apa, bayar dam je. Orang kaya-kaya ni bak dam kambing, tak ada masalah pada dia. Tak. Kita kena letak dalam hati kita bahawa ini sunnah yang diamalkan, diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah kita terasa ini satu perkara yang besar. Maka perbezaan di antara sunat dengan sunnah itu semua sekali. Lain daripada Quran, maka dipanggil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak dalam hadis-hadis, alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa. Maknanya kita kena berpegang dengan sunnah aku dan juga sunnah khulafa ar-rasyidin. Dalam ada satu peristiwa, seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia baca hadis tentang larangan kepada al-washimat wal mutawashimat, buat tatu, wal wasilah ni sambung rambut. Ni biasa muslimat ni dengar cerita, jangan duk sambung-sambung rambut. Ni masalah orang dia ni, rambut dia panjang dia potong. Lepas tu bila ada majlis apa-apa nak suruh besar sanggur dia, pergi sambung pula dah. Jadi banyak cerita sangat.
Itu di antara kerja manusia. Hak ada dia buang, hak tak ada dia cari. Tiba-tiba ada seorang Ummu Yaqub nama, dia ni dengar, dia tak puas hati. Dia mari bantah Ibnu Mas'ud. Dia kata, Ibnu Mas'ud, apa engkau ni duk larang-larang benda ni? Yang tak boleh tu, tak boleh ni. Ni ada juga ni. Kita kadang-kadang ustaz ni bila kita larang benda-benda, orang bukan mari nak tanya, nak penjelasan, dia mari celek mata dengan kita. Dia kata, ustaz ni asyik duk larang orang ya. Apa satu ada setengah ustaz ni panggil macam-macam kena kita. Suruh orang lebih baik daripada kita larang. Betul tak? Suruh orang tak marah sangat, cuma dia malu, dia tak buat, dia lari gitu ya. Tapi kalau larang, bukan sekat dia malu, dia celek mata kita balik. Kata di Ibnu Mas'ud radhiyallahu, kata di Ummu Yaqub tadi, nahnu qara'na al-Quran, kami baca Quran tak jumpa pun. Sedap juga dia. Maka kata di Ibnu Mas'ud kata, membaca ke tidak ayat Quran, wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Allah kata apa yang Nabi kita atakumur rasul yang dia bawa, dia ajar, kena ambil. Dan apa yang dia larang kena tinggalkan. Jadi apa yang masalah awak ni? Membaca dah ayat ni? Baca. Ini termasuk dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Taala perintahkan supaya apa yang Nabi kita, ini salah satu daripada hujah yang mengatakan bahawa sunnah itu satu perkara yang menjadi kewajipan kepada kita, mesti kita lakukan. Rasa-rasanya tak perlu sangatlah. Satu-satu kumpulan, dulu bila timbul tahun 80-an tak silap saya, waktu ada seorang pakcik tu, kan dia timbulkan satu kontroversi di Malaysia ni, dia panggil golongan tak nak pakai hadis. Betul tak? Orang panggil anti hadis ni. Tuan-tuan kenal belaka, saya ni tak suka sebut nama orang. Kalau saya nak puji, saya sebut. Kalau saya nak kritik, kurang nak sebut lah. Supaya tak banyak masalah kita dengan dia esok di akhirat. Tapi benda tu tahu. Kalau orang tak tahu, kita kena sebut. Maka masa tu timbullah macam-macam pertanyaan pada masyarakat. Ada macam mana? Jadi kata di para ulama, dari yang pertama sekali dalil Al-Quran telah sebut tentang kewajipan kita ati Allah wa ati Rasul. Kemudian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Semua orang masuk syurga, umat aku ni semua orang masuk syurga, kecuali orang tak nak. Sahabat-sahabat terkejut juga tuan-tuan. Waman ya'ba ya Rasulullah, syurga yang dijanjikan arduha ka ardis samawati wal ard. Tiba-tiba ada orang tak nak, dia kata waman ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tak nak? Nabi kata apa? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa dia taat kepada aku, itulah orang yang nak syurga. Siapa dia tak taat, maka itu orang tak nak. Kalau kita tanya, saya tanya tuan-tuan dan puan-puan malam ni, kita ni termasuk orang nak ke tak nak? Jawab dengan mulut dah lalu. Kita kena jawab dari sudut pegangan kita, kita kena jawab dari sudut amali. Kita buat, bila sebut sunnah Nabi, biar kita semua ni rasa tak nak tinggal dah. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan duk tanyalah peringkat wajib, peringkat sunat itu perbahasan para ulama tentang nak letak kategori. Yang ni fadail, yang ni faraid, yang ni yang perdu. Mana kalau tak buat berdosa. Cuma orang Melayu ni dia banyak sangat sunnah. Ada satu lagi dia panggil sunat pula satu lagi. Kalau orang sini saya tak tahu. Tahu sunat? Khitan, Jawi. Tu sunat juga tu. Tu bagi orang Melayu pula. Jadi kita jangan duduk banyak kacau-kacau orang. Maknanya itu menunjukkan kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bila Allah Taala sebut yu'allimukul kitaba wal hikmah, maka Imam Syafi'i menafsirkan, dia kata kalau kitab itu jelas Al-Quran, hikmah itu maknanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah buku yang menarik baru keluar, nama dia Afis Sunnati Syakkun. Tengok dah buku tu. Kecil ya, Kutayib. Saya ingat kalau timbul balik isu-isu macam ni, masyarakat keliru balik macam zaman tahun 80-an. Kita para pendakwah ni kena banyaklah timbul isu macam ni, sebab kadang-kadang kita pun tak tahu yang mana sunnah, yang mana tak sunnah. Kali-kali semuanya jadi sunnah, belaka ya ataupun tak jadi sunnah. Lebih-lebih lagi zaman kita hari ni, kita bertembung cross line dengan puak-puak peniaga-peniaga makanan sunnah ni. Itu masalah juga tu. Dia buka kedai ini makanan sunnah. Kita pun pening macam mana sunnah.
Akhir sekali bila pergi makan, bila dia kelebihan dia yang sunnah dengan tak sunnah ni dalam bab makanan ni, kalau air ni berapa ni? Sebotol. Sini, RM1. RM1 lah kita letak dah. Tapi kalau dia sudah disunahkan berapa naik harga? Yang paling banyak yang saya sempat lah dalam pemerhatian anak, satu masa Ramadan tahun bila tak ingat, keluar satu botol air RM10. Kelebihan dia tulis dekat ni, sebab air ini telah direndam sarang anai-anai makan setengah Quran. Tu baru setengah Quran. Kalau sudah khatam dia punya makan, RM20. Kita kata banyaklah. Maka perlu sangat pada jemaah sekalian memahami isu sunnah dengan tak sunnah ni. Ada sebuah buku yang menarik, kecil je buku ni. Sahabat kita ni, Ustaz Kadir saya ingat terjemah. Nama dia, ditulis oleh Syekh Qardawi, Antara Sunnah dengan Bid'ah. Kecil ya buku tu. Syekh Qardawi ni, dia waktu dia remaja lagi, dia di sekolah, dia kata dia pelik tengok. Dekat-dekat air raya haji, orang tak ramai berkorban. Buat ibadat korban, tak ramai. Kemudian, dia pergi jumpa Tok Syekh. Dia kata, Syekh, buatlah sikit iklan. Tasjih an-nas, galakkan manusia supaya buat korban. Tok Syekh kata, ya waladi, an-nas fuqara. Orang kampung kita ni miskin. Tak payahlah suruh-suruh korban, seekor kambing berapa, dah, unta berapa, mahal. Kata dia Tok Syekh ni, dia kata, Syekh, mu kata miskin ni, cuba mu pergi dekat kubur Tok Said tu. Kubur Said Badawi, sudut kubur apa tu. Hari-hari orang duduk sembelih kambing situ. Macam mana miskin? Akhir sekali dia kata, aku bukannya patut Syekh kata, kalau macam tu tak apa, kita kempen orang supaya berkorban tak. Dia ada, aku kena halau pula daripada kelas. Ini maknanya, yang tajuk kita ni, istiqamah dengan sunnah, bagi di zaman kita ini, macam mana kita nak ihyakan. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, man sana fil islami sunnatan. Maknanya siapa dia, hidupkan sunnah itu, bukan mana reka baru. Ramai orang tertinggal banyak dah sekarang ni. Orang tertinggal ni, bagaimana kita nak suruh orang ingat balik. Kita buat apa ni, macam-macam kita buat. Contoh yang saya buat contoh ni, tengok dapat kertas tu. Ada yang belum dapat kah? Kita punya ni. Kita bagi peringatan. Bila mari 10 awal Zulhijjah ni, apakah amalan yang patut kita buat berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada satu lagi benda yang kita tertinggal, iaitulah tentang orang yang nak berkorban. Tengok, ada satu hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, siapa nak berkorban, maka bila dia niat nak korban, bila masuk 1 Zulhijjah, dia tak boleh lagi potong kuku dengan potong rambut dia. Bila kita baca, mula-mula saya duduk sebarkan maklumat ini, ramai yang masyarakat mari tanya balik. Saya ni tidak tahu korban, tak ada orang cerita pun. Kita kata indasaratis sunnah, sunnah itu sendiri akan tertimbus apabila tidak ada pendakwah-pendakwah yang menimbulkan dia, memperingatkan masyarakat tentang dia. Maka biarlah kita, bila kita kata istiqamah ini dengan sunnah, biar kita betul-betul bagi maklumat kepada masyarakat supaya setiap musim, mari musim ni apa yang patut kita buat. Bila mari lepas haji pula, mari pula puasa, sebelum haji ni ada puasa hari Arafah. Ingat tak? Kita besarkan hari Arafah. Ni hari Arafah orang tak apa sibuk sangat. Tapi kalau puasa pada malam tu, hari tertentu yang dia sendiri buat, maka kita kata itu lebih semangat orang. Jadi itu di antara kepentingan tentang sunnah, wallahu a'lam.